Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hak dia suruh, maka kita usaha, kena taat, kena buat. Dan apa hak dia larang, kena tinggal. Dan begitu juga dikatakan agama, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh rasul, dia agama ni orang lain bawa tak leh. Allah bagi rasul bawa agama mari, dinamakan agama. Apa-apa hak rasul bawa, sebab tu dia nama agama belaka. Ibadat, muamalat, muasyarat, munakahat, qudah, siasat, politik, cara makan, cara tidur, cara duduk, cara pakai, dengan sangkum dengan orang Islam sama Islam, dengan orang beriman, dengan orang kafir. Allah bagi agama ni, Nabi kita bawa mari. Fakhudhuh, kamu kena ikut, jangan tinggal. Walaupun satu benda hak Nabi bawa, jangan berasa kata lekeh, main-main, mudah, jangan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa hak Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, maka hendaklah kamu jauh, kamu tinggal. Maka ulama beritahu tuan-tuan, agama ni bila dia duduk tepat dia, kita buat betul dengan tepat dia, baru dia bagi kekuatan pada kita. Agama ni nak dia akan tolong kita. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam ayat tadi, man amila salihan, siapa-siapa yang buat amal soleh. Mana agama ni dia kena bentuk diri kita jadi orang soleh. Buat amal agama, amal soleh, min zakarin, daripada laki-laki, wa unsa, dan juga perempuan. Wa huwa mu'minun. Tu tepat dia buat satu amal soleh, buat dengan iman. Bukan buat dengan adat, bukan buat dengan ikut turut orang prapeni, buat dengan orang paksa, buat dengan orang targhib saja. Semua tu dia berhenti belaka. Orang buat dengan turut orang, bila orang berhenti, kita berhenti. Kita buat dengan orang paksa, ketika orang paksa kita buat, jika tak ada orang paksa kita berhenti. Tapi kalau buat dengan iman di belakang, dia tak akan berhenti. Kerana agama ni dia tak boleh berhenti, dia kena buat dengan iman. Daripada iman baru dia mari yakin. Kalau kita buat tu betul, pas janji Allah di belakang tu, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Agama ni bukan nanti nak tupai akhirat saja tak, dalam dunia lagi, kehidupan dunia. Orang tu akan milik, Allah bagi hadiah hasil daripada agama yang betul tadi, dia akan dapat hayatan thayyibah. Ketenangan dalam kehidupan dunia. Hayatan thayyibah, sakinah pun boleh kata. Dan dalam hayatan thayyibah ada rahmat duduk dalam, ada berkat duduk dalam, ada hifazah, jagaan daripada Allah, ada nusratullah, dan ada izzah, kemuliaan. Sebab tu kalau kita buat agama ni betul, tak ada kena susah. Orang yang duduk dalam agama, dia boleh beza dengan orang yang tidak ada agama. Dan lagi boleh beza dengan orang yang ada agama tapi tak betul. Ada agama, semaya, puasa, haji, zakat, tapi tak betul cara, maka kehidupan dia tak akan berubah. Dia tidak akan dapat hayatan thayyibah. Jalan agama ni terutama dia nak beri Allah terima dan ada kekuatan, dia tak boleh capur. Perintah Allah pun kita buat,
hak larang pun kita buat. Tak ada selalu, Allah cabut selalu dah kekuatan hak ada dalam agama. Dia agama ni kuat sebab mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang paling kuat, Qahhar. Bila kita capur dalam agama, ambil perintah Allah pun kita buat. Semaya pun kita semaya kerana perintah. Puasa, haji, zakat kita buat. Tapi hak Allah larang haram pun kita buat. Maka Allah cabut selalu dah kekuatan dalam agama tu, Allah cabut tadi. Sebab tu bila Allah cabut, tak boleh beza orang semaya dengan tak semaya, tak boleh beza. Kita nak kata orang ni orang semaya ni, tak boleh beza dengan orang tak semaya. Orang tak semaya, dia buat jahat, dia buat haram, dia makan benda syubhat, makan benda haram, buat bid'ah, buat dalalah. Orang yang tak semaya. Tapi orang semaya hari ni bila tak betul cara, orang semaya pun duduk seperti juga. Orang tak semaya duduk pada bola. Orang tak semaya tengok orang perempuan, tengok benda haram. Orang semaya hari ni pun seperti juga. Orang tak semaya makan duit riba. Hari ni orang semaya pun makan duit riba. Mana beza? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu perbezaan dia. Dalam semaya orang semaya dengan tak semaya ada beza dia. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya, solat. Solat bila dia betul, kita buat dengan iman. Buat satu-satu amal menjadi amal soleh sungguh. Jangan campur. Semaya itu dia tolong kita dah atas dunia ni lagi. Tanha, dia akan jadi perisai, penepih, penyekat, sekat daripada apa? Anil fahsya'i wal munkar, daripada fahsya, benda keji-keji. Semaya itu boleh sekat daripada zina, mabuk, judi, pencuri, pembunuh, minum arak. Semaya itu sekat daripada kemungkaran, benda yang tidak baik. Semaya itu boleh dekat, mokyum, dikir barak, teri, mene-mene, menyuzi, hak Yahudi, hak Nasara, hak Majusi. Semaya itu boleh sekat. Kerana semaya itu dia ada kekuatan. Kita buat dia dengan betul, tidak campur perintah Allah dengan hak dia larang. Begitu juga satu-satu amal dinamakan amal soleh. Ibni Abbas kata semua amal tu kena buat satu cara, cara baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam amal tu dia ada kekuatan. Kalau kita buat cara baginda sallallahu alaihi wasallam, jangan ambil cara orang lain mari, jangan campur. Sunnah-sunnah Nabi dalam satu-satu amal kita kena buat, kena pegang, kena kekok dengan gigi gerah. Dia ada kekuatan dalam itu. Sunnah Nabi ada kekuatan. Pasal Nabi SAW sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Nabi kekuatan lebih daripada semua Nabi lain. Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, Allah panggil, jemput Nabi naik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni dia kuat lebih pada semua nabi lain. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Nabi lain semua tak boleh pergi belakang. Allah bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni kecek Nabi itu pun wa ma yantiqu 'anil hawa. Perbuatan Nabi bukan buat berdasarkan hawa nafsu. Kecek dengan nafsu, kecek dengan kehendak sendiri, dengan buat sendiri tak.
semua perbuatan Nabi illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah bagi kekuatan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam naik munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, ulama kata boleh duduk depan Allah Subhanahu wa taala ni sekadar sedepuk. Duduk depan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam teringat bila masuk depan Allah Subhanahu wa taala, satu tempat munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi teringat kasut dia hak dia pakai. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia naik sekali dengan kasut. Maka oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu nabi-nabi dulu, Allah bagi tahu pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa sendiri kalimullah, dia boleh kecek dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tak boleh tengok Allah. Tak ada kekuatan tu nak tengok Allah, tak boleh. Allah tak bagi. Walaupun Nabi Musa tu kuat, tumbuk, orang tu mati selalu. Baju yang dia pakai ni tebal. Bila nak maruh bulu roma ni cocok tubik ni ikut baju, cocok tembuk supaya jarum dia. Nabi Musa AS. Tapi dia nak tengok Allah Subhanahu wa taala tak boleh. Dia minta nak tengok Allah, Allah Subhanahu wa taala beri tengok di bukit je. Tajalli mari di bukit, nur cahaya Allah Subhanahu wa taala mari di bukit Tursina. Nabi Musa AS tengok bukit dia, tengok nur hak Allah Subhanahu wa taala tajalli mari, maka sa'iqah, selok selalu dah. Bukan tengok Allah lagi. Nabi Musa cuma tengok nur tu, cahaya hak Allah Subhanahu wa taala, selok selalu dah. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanya Jibril alaihissalam, wahai Jibril, adakah Jibril boleh tengok Allah Subhanahu wa taala? Jibril bagi tahu, ya Rasulullah, jangan kata tengok, aku dengan antara Allah Subhanahu wa taala ni ada 70 hijab. 70 hijab. Nak sapa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau aku pergi sentuh hijab hak pertama tu, bukan hak 70, hijab pertama, kalau aku pergi rapat situ sentuh, tubuh aku hak besar ni hancur habis. Tu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi kita boleh masuk depan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu bila teringat kasut, teringat kisah Nabi Musa AS bila nak munajat dengan Allah di mana? Bukan di langit, bukan di arash ilahi, Sidratil Muntaha, Jannatul Ma'wa, di bukit Tursina. Allah Subhanahu wa taala bila Nabi Musa AS masuk munajat dengan Allah, Allah pesan kata kepada Nabi Musa AS, fakhla'na alaik, ya Musa, hendaklah kamu tanggalkan, keluarkan dua kasut kamu. Innaka bil wadil muqaddas tuwa, karena engkau lah ni muntuk di atas tempat yang bersih, tempat nak munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh pakai kasut, tak boleh pakai kasut, kena cabut kasut. Jadi Musa pun buat kasut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ingat, bila munajat dengan Allah di bukit Tursina, tak tengok Allah lagi, bukan duduk depan Allah, kasut tu kena cabut dah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cabut kasut ketika dia duduk depan Allah Subhanahu wa taala munajat. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, ya Muhammad, mu mari duduk sekali dengan kasut kamu, kerana 12 kasut kamu lebih mahal daripada arash aku lagi. Itu kekuatan yang Allah bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu yang keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan amal soleh. Bukan ibadat saja, semaya, puasa, haji, zakat saja dah, rukun Islam, rukun iman dah. Makan hak keluar daripada Nabi. Kalau kita makan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kekuatan dalam itu. Tidur cara Rasulullah ajar, ada kekuatan. Pakaian cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, ada kekuatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali berbekam hijamah, buai darah.
Ambil darah ni buat bagi pada satu orang sahabat. Mungkin tanah. Darah ni ambil pergi kambut. Nabi bagi, maka sahabat pun ambil darah Nabi pergi. Duduk sebentar dia mari. Nabi kata kambut dah. Dia kata kambut dah ya Rasulullah. Tanah dah darah. Tanah mana? Ya Rasulullah, saya tanah dalam perut saya. Minum darah Nabi tu. Nah, Nabi bekal tu dia ambil darah tu minum. Buat dalam perut. Nabi SAW bagi tahu, siapa dia campur darah dia dengan darah aku, maka api neraka pun haram untuk dia. Api neraka pun tak berani. Tu darah bukan amalan. Bukan amalan keluar daripada Nabi. Tu keluar daripada tubuh Nabi. Sebab tu wuduk. Nabi SAW ambil wuduk, sahabat berebut. Ambil bekas wuduk Nabi SAW. Ambil mari minum ada, sapu tubuh ada. Kerana yakin apa yang keluar daripada Nabi SAW ada kekuatan. Nah, sebab tu satu jemaah dalam peperangan melalui siwak bersugi, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan dalam sugi itu. Nah, boleh benar dengan tentera-tentera orang-orang kafir, boleh benar. Allah jadi asbab amal sunnah Nabi kalau habis. Lain. Lepas tu amalan ni hak tubik daripada Nabi SAW dinamakan amal soleh. Kalau lain pada amal hak Nabi SAW ajar, bukan nama amal soleh. Tu nama amal adat. Kita buat jadi adat. Apa orang semaya kita semaya, orang puasa kita puasa, orang haji kita haji. Sebab tu amal yang jadi adat, tidak jadi sunnah Nabi SAW, tidak dinama amal soleh, maka Allah cabut kekuatan tu. Lepas tu tak ada beza. Tak boleh nak beza. Ni umat Nabi Muhammad SAW, dia amal sunnah. Ni umat Nabi juga, dia tak amal sunnah. Nak beza tak boleh. Di mana beza tak boleh? Di masa hidup dunia. Orang tak amal sunnah, dia makan ikut si, berdiri pun dia makan. Makan lebih pun ada, teruk pun ada, bazir pun ada, makan seperok pun tak ada. Kerana dia tidak amal sunnah. Umat Nabi ke tak? Dia umat Nabi. Tapi dia tak amal sunnah Nabi SAW. Hari ini orang yang percaya kepada Nabi SAW, yang ucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi duduk serupa, tak betul. Orang yang percaya pada Nabi pun makan serupa orang tak percaya pada Nabi makan. Masa munakahat, dalam nikah kahwin, orang yang tak percaya pada Nabi, dia buat ikut dia suka dalam nikah kahwin. Dungdang pun boleh, berdeh pun boleh, selona pun boleh, berlarok pun boleh, beratur pun boleh. Orang yang tak percaya pada sunnah Nabi SAW. Hari ini orang yang ucap Muhammad Rasulullah percaya pada Nabi SAW sebagai Rasul yang Allah utus. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Orang yang percaya pada Nabi hari ini buat serupa dengan orang yang tak percaya pada Nabi buat. Tak boleh beza. Orang yang berjanggu, orang yang tu lebah, kadang-kadang orang dakwah sendiri. Percaya pada Nabi, baca kalimah serupa, tapi bila buat dalam nikah kahwin serupa, tak ada beza. Makan tak ada beza. Orang yang percaya pada Nabi pun makan tak ada sufrah. Orang yang tak percaya pun tak ada sufrah. Makan. Dan lebih lagi orang percaya pada Nabi hari ini, sufrah suat khabar pula. Ambil manu, sufrah suat khabar. Gambar-gambar telanjang, gambar-gambar orang duduk atas suat khabar. Satu gambar ada atas kain Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat kata dibuh di pintu jendela. Nabi SAW tak masuk dalam rumah. Siti Aisyah jenguk tu ikut jendela. Ya Rasulullah, mari masuk dalam. Nabi SAW bersabda, wahai Aisyah, aku tak akan masuk dalam rumah ni. Sebab ada gambar. Bila ada gambar, malaikat rahmat tak masuk duduk. Maka aku tak akan duduk tempat yang tidak ada malaikat. Tempat tak ada malaikat. Gambar-gambar ni malaikat lari. Pak kita buat sufrah makan tu. Kita percaya pada Muhammad Rasulullah. Amalan kita capu. Ambil sunnah Nabi kata,
An-nikahu sunnati, sunnah Nabi. Fankihu ma taba lakum minan nisa, perintah Allah suruh kita kahwin. Sunnah Nabi suruh kita kahwin. Ada kekuatan dah dalam tu. Dalam kahwin tu ada kekuatan. Ulama kata kekuatan kahwin, nikah hak Nabi suruh ni dekat-dekat hampir-hampir sama dengan kekuatan semaya tadi. Semaya boleh cegah daripada fahsyat dan mungkar. Semaya. Kahwin begitu juga boleh cegah daripada zina. Itu maksud kahwin. Kalau dia ada kekuatan dalam kahwin, orang tu tak akan berzina. Kekuatan dalam kahwin, dia tak akan tengok orang bujai orang lain. Dia tak akan tengok dara orang lain. Itu kekuatan kahwin. Hari ni tak ada beza. Muka kita capur. Nah, kahwin kita kahwin, tapi zina pun kita buat. Tengok orang bujai pun tengok. Nah, tak ada kekuatan. Nikah kita tu nak sekat kita tak boleh. Sebab tu tuan-tuan dan saudara mulia, bila kita campur sunnah, ambil benda lain dia tak bubuh mari, sunnah pun buat, cara orang kafir pun buat, cara Hindu pun buat, bid'ah pun kita buat, maka Allah cabut kekuatan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cabut tu. Sebab tu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala kita betul iman ni dulu. Allah jom rela orang tak semaya pun tak apa, tak puasa tak apa, tak haji tak apa, tak zakat tak apa. Hukum Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Allah turun. Mari 30 juz tu turun dah di Lauhul Mahfuz, turun tulis dah. Tapi Allah Subhanahu wa taala rela tak buat turun habis, sikit-sikit je. Semaya lepas pada 11 tahun baru Nabi terima semaya, wa aqimus solat. Lepas tu baru mari wa atuz zakah, baru bayar zakat. Lepas tu baru mari puasa Ramadan. Lepas tu haji. Haji mari ni tahun tu 10 hijrah dah. 10 hijrah. Hajjatul wada'. Haji penghabisan hak Nabi kita buat sekali. Allah tangguh haji tu tengok. Buat kemudian sekali. Lepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji 87 hari ataupun 3 bulan Nabi wafat. Nabi tinggal dunia. Sekali je buat haji. Tengok Allah tangguh tu amalan. Buat apa? Kerana nak usaha atas iman dulu. Boleh sempurna dulu iman. Supaya orang beriman buat amalan, baru ada kekuatan dalam amalan. Baru dia boleh jaga, boleh lawan habis. Nabi SAW tak ada tinggal pada kita beti ke, atom bom ke, senjata ke, alat ke, puak ramah ke, kerajaan ke. Boleh lawan dengan orang-orang kafir, boleh lawan dengan fitnah-fitnah yang mari, boleh lawan dengan Qawi yang mari, boleh lawan dengan Dajjal akan mari, boleh lawan dengan Ya'juj wa Ma'juj, boleh lawan dengan Yahudi, Nasara. Nabi tak ada tinggal alat-alat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam usaha 23 tahun tinggal perintah Allah dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nah, sebab tu iman ni penting. Sebelum buat amalan tu kena mari iman dulu. Ta'allamnal iman summa ta'allamnal Quran. Sahabat dia kata kami belajar iman dulu, lepas tu baru kami belajar Al-Quran. Quran tu ke dia tak apa. Belajar iman dulu, belajar iman dulu. Kerana Quran tu gomaha. Quran. Banyak umat ni jadi munafik dengan sebab baca Quran. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Banyak orang sesat. Baca Quran, kau baca kau sesat, kau baca kau sesat. Jalan tu, sesat jalan. Quran tu betul baca. Makhraj betul, sebutan betul, lafaz betul. Makna dia tahu. Tapi dia jahil dalam baca Quran. Jahil apa? Amal Quran tak ada. Quran tu untuk keluarkan amal dia dalam Quran. Allah tidak turun saja kerana bukan surat khabar. Al-Quran ni harga mahal daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalamullah. Bila baca dah kena kata habis Quran tamat baca sadaqallahul azim. Benarlah ya Allah perkataan kamu yang maha besar. Quran ni kena benar semua. Gapo Allah kata. Kena masuk dalam hati kita. Tak boleh buat main-main. Bila Nabi SAW bagi tahu pada kita perkataan Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Apa saja Nabi bagi pesan ni, tinggal kita lah ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena kata apa? Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah perkata kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak kecek pelawak. Nah, tapi bila kita tidak usaha di atas iman dulu, jadi orang baca Quran tapi banyak jadi munafik daripada baca Quran. Dan lebih lagi banyak orang sesat. Quran katakan ni, kita pergi kiri. Quran kata depan, kita pergi belakang. Kita baca Quran tapi tak ikut Quran. Baca Quran, amalan Quran tak zahir. Besar-besar amal Quran, ulama bagi tahu dua. Bagi orang laki-laki satu, bagi perempuan satu. Hak besar-besar, hak lain besar belaka. Tapi hak boleh tengok amalan Quran. Tengok mana bagi laki-laki amalan Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang-orang yang makmurkan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang makmurkan masjid. Masjid boleh hidup 24 jam. Kerana ada kekuatan amalan tu, ada kekuatan bila amalan kita buat di masjid. Makmurkan masjid. Dalam masjid, makmur masjid, nama makmur masjid, dalam masjid ada dakwah, ada taklim-taklum, ada ibadat, ada khidmat dalam masjid. Nah, orang boleh mari makmurkan masjid lebih lagi 24 jam untuk hidupkan amalan-amalan masjid. Dia ada kekuatan dalam masjid. Sehari ada amalan, malam hari ada amalan dalam masjid. Siapa dia? Man amana billah. Orang beriman pada Allah. Itu amalan dia, amalan Quran. Hari ini amalan Quran tu tak ada pada orang ni. Quran dia baca dah, baca, fahami pula ayat Quran besar-besar lengih ni. Tulis khat atas pintu masjid, atas mimbar. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Besar-besar ni tak atas pintu masjid. Tapi orang semaya di masjid 7 orang. Mana amalan Quran? Nah, amalan Quran tak ada. Lebih lagi, mari ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat orang tak cabut, innama ya'muru masajidallah, tak cabut. Orang tulis lagi, ada lagi tanda dalam Quran pun ada lagi. Tapi orang berhenti habis dah. Masjid pun tak mari dah. Allah uji sikit dengan Covid mari, masjid pun kata begitu, tak boleh semaya. Jemaah pun tak semaya. Jemaah pun tak semaya. Mana nak bukti kita orang beriman? Orang beriman dia kena ada hubungnya dengan masjid. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu lihat laki-laki berulah-alik, masa dia pergi pada masjid, luar kerja mari masjid, duduk rumah luar mari masjid, tengah malam luar mari masjid. Nah, sahabat-sahabat mari kebun, nah mari masjid, daripada masjid pergi kebun, daripada kebun kelik masjid, daripada masjid balik rumah, daripada rumah mari masjid, daripada masjid pergi kedah, daripada kedah mari masjid. Lah ni hak buat ni Cina, negeri Cina. Allah bagi negeri Cina kerana dia dapat Islam daripada sahabat. Kita ni dapat Islam berapa ratus tahun ya, mari. Tapi Cina ni dapat Islam daripada sahabat. Allah hantar jemaah sahabat tu masuk negeri Cina. Sebab tu dia ada kekuatan. Orang-orang Cina masuk dalam masjid 4 perkara. Masjid Cina semua dalam negeri Cina ada 4 perkara. Siapa masuk dalam masjid ada 4 perkara ni. Tak ada 5 tak ada. Bila masuk masjid sudah tahiyatul masjid, semaya. Dalam masjid ada apa? Semaya. Yang kedua baca Quran. Nah, yang ketiga berzikir. Yang keempat berdoa. Susi-susi mengaku pun tak ada dalam masjid Cina. Kecek dengan orang tu, kecek dengan orang ni tak ada. Semua orang dia hidup 4 amalan ni. Orang tua-tua pun tak ada buah, tak ada kecek, tak ada telefon, bunyi-bunyi telefon pun tak ada. Masjid bersih. Dia ada kekuatan dalam masjid. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid ni rumah Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita campur dalam masjid kita ni dah dengan benda-benda lain.
Sehingga ulama kita Pakistan, India tu gambar patitin ada gambar letak. Dia ada gambar mengeping gandum, ada minyak, ada peti sejuk, ada motosikal, ada kereta, ada. Lalu ni ada mengeping bank pula, bank Islam. Letak dalam masjid. Patitin duduk bawah, takwin duduk bawah, tapi alih atas ada mengeping hak dunia. Mari kecek dalam masjid, Tok Nebel mari kecek pun tak boleh. Nak perakat gapo dalam masjid tak boleh, kena luar masjid. Kalau ada hubungan dengan hak dunia, kena luar masjid. Tok Kemenai pun tak boleh, Tok Imam pun tak boleh. Nak kecek hak luar daripada hak agama, kena luar. Dalam masjid bersih, rumah Allah SWT. Siapa dia kecek satu patah dalam masjid, kelimuh dunia satu patah, Allah batalkan amalan dia 40 tahun. 40 tahun. Pak kita telefon berapa patah dalam masjid. Kecek dengan bini kita, kecek dengan penego kita, urusan dunia hak kita dalam masjid. Lebih lagi tak tidur malam pula dalam masjid. Duk kali tolak naik, tolak turun, heret turun, tolak naik. Sebab tu tak boleh beza. Orang beriman tepat dia sini. Fashhadu lahu bil iman. Mun tengok orang balani ulali kepada masjid, mun naik saksi, inilah orang beriman. Orang beriman tepat dia di masjid. Ini zahir amal Al-Quran. Hak ni amal hak besar. Selepas iman, masjid. Kena makmurkan masjid. Bagi orang perempuan pula, ulama bagi tahu perempuan pula, nak bagi tahu kata iman bagi perempuan. Allah Subhanahu wa taala turun ayat Al-Quranul Karim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna ila akhiril ayat. Mana isteri Nabi sendiri, anak perempuan Nabi dan seluruh orang perempuan mukminah. Bukan mastura tu tuan. Hari ni orang faham mastura, tudung, jalbah. Kalau tak jadi mastura, tak kena tudung. Kita bini kita bukan mastura, bini tu imeh, tapi bukan mastura, tak kena tudung. Bini kita bini ustaz, bini kita bini babo, tak kena tudung, kerana bukan mastura. Kalau tudung-tudung tu mastura, kerana dia keluar 3 hari, keluar 7 hari, 40 hari, dia pergi pak mastura taklim wanita, dia kena tudung pakai cuy itai. Puak kita ni tak kena pakai cuy itai, kerana bukan mastura. Sedangkan Allah pun dalam ayat ni, isteri Nabi sendiri, anak perempuan Nabi sendiri, lepas tu wanisa'il mu'minin. Katakanlah kepada isteri orang beriman. Ulama tafsir ni wanisa'il mu'minin, iaitu isteri orang beriman. Dia kena buat apa? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dia kena jalbah, dia kena tudung, pakai mastura tu, kena tudung. Siapa dia hak tudung? Isteri orang beriman. Bermakna kalau tu laki dia tidak beriman sungguh, maka bini dia tak boleh tudung sampai mati tu. Tak boleh tudung. Kerana tudung ni kena kuat, kekuatan bagi tu laki tu dulu. Sebab tu ayat yang Allah SWT turun, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum. Orang beriman tu Allah SWT perintah kena jaga diri dia. Orang beriman, dia tak boleh koseh. Orang beriman ikut orang lain. Orang duduk nak duduk ngangguk burung, kita geduk kata. Orang duduk pak papai haji, kita geduk kata. Orang duduk kedai kopi, duduk buah, kita geduk kata. Orang duduk pada bola, kita geduk kata. Orang duduk dapat tali besin, tengok maksiat, kita tengok kata. Orang tidak beriman duduk dengan telefon, tengok gambar telanjang, tengok macam-macam. Kita orang beriman tak boleh. Dia kena duduk tepat dia. Tepat orang beriman. Baru orang beriman tu ada kekuatan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kamu tidak dihina, tak usah takut. Mung tak akan hina. Orang tak akan hina kamu. Mung tidak dihina oleh orang, oleh masyarakat, oleh kerajaan mana-mana. Wala tahzanu, dan kamu tak usah duka cita. Gapo hak berlaku dalam dunia ni,
Nah, mung tak seduka cita. Minyak naik, minyak turun, dolar naik, dolar turun, mah naik, mah turun, hujan, kemarau, panas, sejuk. Setakit jatuh, setakit naik, tukar rata bantu, mari rata bani, macam-macam. Mung tak sebimbang. Wa antumul a'laun. Kamu tetap tinggi. Allah tinggikan kamu. Bila? In kuntum mu'minin. Jika benar-benar kamu beriman dengan Allah. Nah. Tu iman tu. Kena duduk tepat orang beriman. Baru dia ada kekuatan. Rima tu kalau dia tak duduk tepat dia, walaupun nama rima, dia tak duduk tepat dia, tak ada harga. Nyigak demo boh dalam good. Pak serkah tu. Nah, tepat-tepat orang hidup tengok rima, gajah, ular, tapi dia bukan duduk tepat dia. Budak tak takut, dia tak tengok gitu ya. Tak ada takut. Orang-orang ada tengok, tak ada takut ke apa. Tapi kalau rima tu lepas duduk tempat dia, mana tempat dia dalam hutan, tempat dia. Tak usah tengok dia bunyi suara je, gitu je. Lari habis tu. Tak ada tengok lagi. Suara orang beriman begitu juga, Allah bagi kekuatan. Sayyidina Umar lalu jalan mana, syaitan pun lari. Syaitan lari. Kekuatan sahabat-sahabat. Rima. Nah, Abdullah bin Mas'ud. Sahabat-sahabat banyak. Sahabat-sahabat pergi telinga rima, tapak rima. Mung duduk apa sini? Mungkin tempat mung sini. Rima nampak mung duduk dalam hutan. Sini orang nak lalu jalan. Mung mari duduk apa sini. Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita duduk tepat dia baru kuat. Peluru bedi tuan-tuan. Mana Umar duk bayar sama. Banyak orang ambil peluru bedi, duk tunjuk basuh-basuh bedi, dia gosok-gosok buat peluru. Dia bedi ni. Ni peluru ni kecil je, 10 kuk, 100 kuk, 50 kuk, boleh bunuh gajah. Boleh bunuh rima. Duk tunjuk peluru bedi dia. Ada hok panjang, ada hok panduk, peluru bedi. Lepas tu kalau peluru tu tak duduk tepat dia tu, dalam sari dia, dalam larah dia, tunjuklah. Mari buat dengan timur, dengan temaga. Dah tak usah kata nak bunuh gajah, ambil pekor air pun tak mampu tu kan. Kerana bukan duduk tepat dia. Begitu juga kita orang beriman ni, kena duduk tepat orang beriman. Baru Allah SWT bagi kekuatan. Dan jangan capu. Iman kita jangan capu aduk dengan hak lain. Kita orang beriman. Allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang beriman ni, nah, iman dia tu dia kena jaga tu, iman dia. Walam yalbisu imanahum bizulmin, dan dia tidak campur aduk iman dia dengan zalim. Ulama tafsir dengan zalim iaitu dengan syirik. Iman tak campur dengan syirik. Baru dia ada dua jaminan Allah di belakang tu. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ni orang yang dapat hidayah sungguh. Orang beriman ni insya-Allah dia duduk dalam jalan hidayah. Allah betul jalan ni. Dia tak tubik dah jalan hidayah ni. Duduk dalam jalan ni. Nah, kerana Allah tak Quran, Allah tak Nabi mau hidup jalan ni. Sentiasa dapat hidayah, pertolongan daripada Allah. Wa yahdi bihi katsira. Bacalah Quran tak apa, banyak mana. Banyak Allah bagi hidayah melalui Quran kalau dia beriman. Kau baca, kau sedap, kau baca, kau sedap. Akid derajat iman dia boleh jadi ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Akid tarah iman dia boleh jadi orang takwa. Allah akid. Nah, bila dia jaga iman dia, derajat tu Allah Subhanahu Wa Taala akak. Pas dua perkara, wa hum muhtadun. Ni orang yang dapat hidayah ni. Nombor satu, keamanan. Ulama kata ulaika lahumul amn, keamanan atas dunia lagi. Kalau dia beriman sungguh, Allah aman. Dia hidup mana pun tak apa. Aman yang besar lagi, dalam kubur akhirat. Allah jamin orang beriman ada keamanan. Tempat orang susah dia tak susah. Dalam kubur, yaumil mahsyar, titi sirat, mana-mana tempat dia kena lalu. Orang-orang yang ada kalimah, ada iman ni, insya-Allah Allah jaga dia. Tapi kalau iman tu campur aduk, iman kata kepada Allah campur aduk dengan zalim, iaitu dengan syirik. Allah pun kalau tak kerja, tak makan kedarah lah.
Allah pun kalau tak menego, tak nak makan gapo, mujulah ada kebun ni, anak dia boleh mengaji lagi, mujulah ada sedikit lah ni, dia boleh makan lagi. Lebih lagi orang lah ni 19 juta. Nah, masuk orang Islam kata dalam tu, duk kata mujulah kawit mari, boleh 5,000 kut sebulan. Dia boleh jaga lagi anak-anak. Duk muju. Lepas tu 19 juta ni duk minta lagi dengan perayu kerajaan Asia. Minta berapa? Kawit ni duk lagi. Kawit duk lagi, jangan gaduh lagi. Berapa? 5,000 sebulan. Baru ni boleh dah 3 bulan. Kalau kawit duk lagi, kerajaan sanggup nak bui pula. 5,000 pula sebulan. Minta kawit duduk. Pasal 5,000. Pasal duit. Bahawa orang tak ada duit, minta juga. Dengan kerajaan Asia, dengan perayu, suruh kawit duduk lagi. Tak usah gaduh lagi. Buat apa? Tak kena mari masjid. Tak kena mari semaya Jumaat di masjid. Tak kena mari semaya Jumaat di masjid. Jadi buah molek. Jadi orang-orang beriman tuan-tuan mulia, hak ni, hak tidak campur aduk ni, baru Allah Subhanahu Wa Taala selamat dia. Pas klik pada ayat tadi, hak perempuan dalam ayat Quran, ulama kata hak besar untuk zahirkan orang-orang perempuan mukminah. Hari ni mana ayat ni orang baca 1000 tahun lebih, mana orang perempuan hak tudung tu. Kalau tudung capu pula, tudung tapi capu, tudung kerana tuk laki dakwah. Banyak mastura tudung kerana tuk laki dakwah. Bini Amir ko, bini Rong ko, bini Suro ko, bini Zemeda ko, bini Zemeda, bukan bini Jumaida dah. Bini Zemeda, tanggungjawab situ, tanggungjawab sini. Masya Allah, bini dia Allah bagi. Pasal apa? Dalam ayat Quran tadi, Allah pun kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, jaga diri kamu. Lepas tu bila dia beriman sungguh dah, ayat lepas pada tu Allah pun kata, wa ahlikum nara, jagalah ahli-ahli kamu daripada api neraka jahanam. Jadi orang yang boleh jaga sungguh ahli yang betul ni, mana orang beriman. Kalau orang itu tidak beriman, jaga ahli tak pandai tuan-tuan. Jaga bini tak pandai. Tak usah tepuk dada lah. Hamba bini hamba 40,000 sebulan, 50,000, ada kedai, ada perniagaan, boleh menego sendiri, boleh bawa kereta sendiri, ada kebun, ada duit dalam bank. Hamba pandai pera bini. Hari ni Zuhur makan lauk, goni minum, goni petang kali menu lain pula. Pandai awak makan telur sebutir, boleh buat 200 karung tepung. Bini hamba pandai. Anak hamba pun pandai, tepuk dada, bini pandai, anak pandai. Tapi tak jaga bini dan anak, lepas neraka, orang tu sama dengan orang kafir, ya tuan-tuan. Sama dengan orang kafir. Orang pandai jaga bini dalam segi dunia ni, Allah punya orang kafir. Pandai jaga bini. Menego, jual, gapo, kira duit. Dia pandai. Orang kafir. Orang tidak beriman dengan Allah. Tapi orang beriman pandai jaga bini, bawa anak. Macam mana nak hidup dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berjaya. Itu orang pandai. Hari ni ayat ni 1000 tahun lebih dah turun. Waktu kita tak boleh, isteri kita tak boleh tudung. Pasal saat ni, isteri saya bukan dakwah. Kita bukan mastura. Tak boleh tudung. Jadi hak tudung ni mastura ya. Dia tengok lalu kok Mekah mana-mana kedai-kedai, mana jadi mastura, Masya Allah tudung habis. Tapi mastura tu pun kena ingat, dia tudung tu kerana tuk laki dakwah je. Acik tukar tuk laki. Tuk laki dakwah mati. Selalu dah, tukar selalu dah. Apa kita ni berlaku dah. Orang perempuan, tukar tuk laki duduk dalam dakwah, Masya Allah. Tapi kalau tuk laki mati, tukar. Boleh tuk laki ketuk nebek, jadi mak nebek. Boleh ketuk kemeneh, jadi mak keneh. Boleh karajakan, jadi karajakan. Cabut selalu dah. Tudung dia cabut selalu dah. Kerana iman dia ni iman tepek. Bukan buat dengan iman hok mari dalam lubuk hati dia sungguh dah.
Kalau dia buat dengan iman sungguh, tukar tok laki mana pun tak apa. Siti Asiah tu bukan tok laki, tok kemeneh, tok nebel. Bapak kape dia boleh jaga lagi. Firaun tu bapak kape tu, laknatullah. Tapi Allah jaga lagi Siti Asiah. Duduk dalam rumah tu Allah jaga lagi. Nah, kita hari ni bila iman tak usaha tak masuk, mastura pun tak usaha tak iman pun masuk. Nah, tukar tok laki sikit, cabut lalu dah. Tukar tok laki. Dulu satu orang pak kita, bini babo dah lah, bini babo. Nah, mastura pun bini tu, mama dah lah, orang panggil mama. Mama ada kain duara, tudung, baca Quran, sedap. Orang mari rumah buat buat gapo nasihat pada orang, masya-Allah. Boleh anak dengan babo sore, babo pun mati. Bujel, mama bujel. Pak mama ni banyak orang cong dan bujel kan? Pasal orang tahu kata babo ni tak bini ikut si, dia kena cari bini hok comel. Bini babo, apa orang nak lah bukan babo ni. Bujel sampai 2 tahun. Orang kampung buat syarat. Siapa nak minta mama ni, nak nikah mama, kena boleh mengajar di pondok ni. Kena boleh mengajar. Lepas tak ada orang. Babo hak boleh mengajar, dia ada bini tu. Lepas nak dia ambil mama, dia tak berani. Orang takut sekali bini 2 tu, orang takut. Tak ada kira siapa dia. Nak dia ambil tak berani. Lepas orang biasa nak pergi, tak berani orang buat syarat. Kena boleh mengajar. Akhir sekali Tok Kemenir masuk. Tok Kemenir berani. Tok Kemenir bukan babo, tapi Tok Kemenir berani. Siapa bini boleh pak, dia boleh bini. Tok Kemenir. Pak kita ni Tok Kemenir ya, duk buka bini 2, 3 pak ni. Berkat Tok Kemenir ya. Tok Kemenir orang Kedebel dulu-dulu dalam negeri Thai ni semua bini ramah belaka. Tok Kemenir pergi minta. Orang kampung tak berani lagi. Nikah dengan Tok Kemenir. Mama boleh ke Tok Kemenir. Tok Kemenir pun cerdik. Dia tahu dia tak boleh mengajar. Orang kampung buat syarat kena mengajar. Tok Kemenir pun nikah siap, dia sewa rumah luar. Ambil mama buat kita luar. Tak ada kena mengajar dah lah. Duduk dengan Tok Kemenir, pergi Ampel, pergi Cangwak, di situ sini bawa mama dia pergi. Masya Allah, lama-lama boleh anak sore dengan Tok Kemenir. Tok Kemenir pun, dia pak kita ni orang berdiri, orang ni biasa tu tuan. Ikut siapa dia naik, dia nak naik, dia berdiri orang tu. Tok Kemenir ni naik, orang berdiri Tok Kemenir, Tok Nebel naik, orang berdiri Tok Nebel. Oboto naik, berdiri Oboto. Puten naik, berdiri Puten. Soco naik, berdiri Soco. Ikut. Tok Imeh yang orang tak berdiri, kerana gaji tak ada. Tok Imeh. Jaga Tok Imeh kena berdiri. Tok Imeh lah ni cari gaji. Usaha dan KJL. Nak gaji mahal, boleh 2-30 ribu. Sikit lagi Tok Imeh pun orang berdiri tu. Lah ni Tok Imeh gaji murah ya. Majlis-majlis tak bagi, KJL tak bagi. Kau dah 3,000 kuk. Orang tak ada gerak. Tapi Tok Imeh tu ya gerak ya. 3,000 kuk. Lah Tok Imeh pun tak lah dah. Pakai duduk sampai mati. Ketah duduk gitu dah. Tangan-tangan ni kocok habis. Amat perut dah. Nak jadi Tok Imeh tak boleh. Lah Tok Imeh beri kat orang lain. Tak boleh. Amat nak duduk sampai mati. Pasal apa? 3,000 sebulan. Tok Khotib pun tak lah. Tok Bila pun bel tak sekali habuk. Nama ya Tok Bila. Bel tak ada lah lah. Orang tak boleh. Orang yang bel sedap berana lagi. Tok Imeh sedap berana lagi. Orang boleh jadi Tok Imeh. Tok Khotib boleh baca khutbah sedap berana lagi. Dia duk pergi situ kerana ada gaji. Jadi tuan-tuan dan saudara mulia, Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi mengikut tok laki tadi. Tok laki bala mana dia boleh jaga bini dia bala tu. Maka bila nikah dengan Tok Kemenir, ada seteru Tok Kemenir, dia pun tahu. Dia pun pisah ambil mama dia ni. Pakai tukar dah. Masa duduk dengan babo ya, pakai baju kain berwarna. Duduk dengan Tok Kemenir pakai seluar jing dah. Wak pergi di Ampel, wak pergi Cangwak pakai seluar jing. Patut Kemenir beli bedi panduk pula. So, bui ke mama. Selit bedi, pakai baju jaket. Pada ajab bedi dah, tumpah-tumpah dalam punyo, apa dalam kebun dah ajab bedi. Mama tu duk belajar bedi. Pasal apa Tok Kemenir ambil, wak escort dia. Tak tepi. Jaga Tok Kemenir pergi mana-mana, pergi sekali.
Boleh anak seorang, anak laki-laki juga. Bawa siapa satu hari klik mari gelap dekat Maghrib dah. Lauk-lauk pun tak ada beli. Turun rumah dia tu ada getok. Rumah Tok Unik ni ada getok, kena lakuk getok. Ada parit air. Mama pun turun rumah bini Tok Unik dah lah. Tak ada jadi mama dah. Mak ke mana dah. Turun rumah tengok lauk tak ada. Ayak Tok Unik suruh pergi beli lauk. Ikan sarding tak apa, telur tak apa. Lakuk getok pergi di kedai beli. Tok Unik pun pergi beli. Alah kelik mari tak ada lakuk getok, orang berdiri Tok Unik mati. Mati atas kereta Tok Unik. Bujai pula. Mama tadi Tok Mak kemenai tadi bujai pula. Bila Mak kemenai dia dua dah. Tok laki hok besar-besar belakang dah tu. Baba pun besar, Tok kemenai pun besar. Orang semua cong selalu dah. Pasal orang tahu bini baba pun comel, bini Tok kemenai kau comel lagi. Orang cong dah. Duduk dengan bujai gitu. Sampai 2 tahun, anak pun besar, hok 4 tahun lebih, hok ni 2 tahun. Bila gitu habis hedah. Orang pun pakat nak pergi tapi tak berani kerana nak tepuh dua kepala hok besar ni, orang tak berani. Bekas Tok Unik tak berani. Tapi orang berani siapa dia? Orang dakwah. Orang dakwah tak nak kira siapa dia. Dia tepuh semata. Pergi buat gas 2, pergi buat 2 jam setengah. Duk lalu ke kampung-kampung tu, duk pergi khususi. Temu dia orang dakwah. Nampak mama ni duk saja dah. Anak 2 orang, pusing-pusing, nikah tengok orang dakwah. Boleh ke orang dakwah? Dakwah pun Masya Allah. Orang Tino ni dia turut lelaki. Boleh ke dakwah? Dakwah tak ada lagi tempat lain. Taklim mastura. Bayar 3 hari. Keluar. Bunyi mana mastura awak pergi. Gendong awak pergi. Taklim belakang. Tu kerja dakwah. Dia tak ada fikir muka lain. Sebab tu bini dakwah ni semua boleh jadi mastura belakang. Ambil lah siapa dia pun. Pasal dia ada usaha ke arah tu. Nak jaga bini, nak selamat. Duduk dengan dakwah, Masya Allah. Mama tadi, Mak kemenai tadi pun boleh lah. Keluar 3 hari, duduk taklim. Lama-lama yang pergi 10 hari. Lama-lama duduk 3-4 tahun duduk dengan dakwah, jujur anak tu bik mari 3 orang. Dakwah anak ramah. Boleh-boleh tinggal pun, jangan. Dia mau duduk tepek dengan bini tak pergi mana. Anak 2 orang ya. Dakwah gah lagi kena buat 3 hari lagi, 40 lagi, 4 bulan lagi, luar negeri lagi, dalam negeri lagi, kena pergi semua. Tapi anak jujur sepuluh jari. Tubik mai pula 3 orang. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mastura bini dia pun mastura molek dah, tudung habis dah, stocking tangan ni, sarung tangan pun bubuh, stocking pun pakai di mana-mana, Masya Allah. Jadi 5 orang anak. Tok lelaki ni 4 bulan, orang atas sikit 4 bulan. Gimana? Pergi Pakistan. 4 bulan. Tak ada cukup 4 bulan, mati. Orang tanah di Pakistan. Tanah di Pakistan. Tok lelaki mama tadi. Tanah di Pakistan. Masya Allah. Lepas tu, bujai pula. Mama ni bujai pula. Tapi molek dah lah. Bujai pun molek dah, tudung habis dah. Duduk gitu, orang nak minta ni mikir banyak dulu, berani tepuh lagi. Baba dengan Tok Unik berani tepuh kerana anak 2 orang. Kalau ni anak 5 tak berani tepuh dah lah. Mikir banyak dah. Anak kita 5 dah, dia 5 pula jadi 10. Duduk gitu sampai 2-3 tahun bujai. Tapi hak berani tepuh siapa dia? Betul lah orang beret kebun getah. Ada getah 10 rai. Bini pun mati. Bini tak ada. Mari dia cari, orang dia suruh. Kata dia ambil ni lah. Hak tudung siap dah. Anak ada 5 orang. Pak kebun getah pada dah 10 rai. Masuk minta mama. Dia pun bujai dah. Penghenu pun bini tak ada. Paduk sanggup. Tengok mama ni comel pula. Bekas bini tok guru, bekas bini baba. Bekas bini dakwah pula. Dakwah pun jangan tak cari hak uduk-uduk. Minta. Sanggup nak wagi, nak ajar anak-anak ni nak datang ngaji. Wagi pondok. Hak lain lagi tak apalah. Tarik. Mama duk buat apa? Buat tepung sari tebuai. Jual.
tepung ada bulat-bulat tu, dia boleh minyak tu kan. Orang panggil sari tebuai. Bapak mama ada buat dalam tu je. 5 butir, 6 butir, 20 kut, 10 kut. Masa tu jual 10 kut je. Buat sejadi 10 kut. Anak-anak duk biatu. Tu je dia cari makan. Nak kelik pondok tu, malu dah. Dah. Nak dengan Tok Kemenang, nak pergi tak ada dah. Tok Kemenang nak tupai tak boleh dah. Duk rumah sewa dah. Kena buat tepung. Tapi bila orang mari minta sanggup nak jaga anak, mama pun buat putusan, ikutlah. Nah, nikahlah. Orang kebun getah ke kebun getah lah. Walaupun hak lepas dah tu, pala belakang tu. Pala belakang tu, baba pun pala, Tok Kemenang pun pala, dakwah pun pala. Boleh kau orang kebun getah. Nikah siap kau wak dia habis 5 orang anak wak pergi beret. Duduk dia kebun getah dia. Dia pun atas semua. Anak Tok Kemenang seorang, anak baba seorang atas pergi pondok. Anak besar dah. Kalau 3 orang lagi anak dakwah sepuluh jari tak ni duduk dengan dia. Pak mama pun hari-hari Masya Allah dia ni pun boleh bini hok comel dah, tudung dah, Masya Allah motong seorang dia. Lama-lama mama dia tak boleh duduk juga. Moga dia orang perempuan ni dia tukar suasana tu tuan. Sebab tu bi'ah, suasana ni penting. Ya, suasana ni boleh tarik kita, boleh jadi molek boleh, boleh jadi hidup boleh. Boleh jadi molek boleh, boleh jadi punah pun boleh. Suasana. Suasana ni dia tak dengar Quran. Ayat Quran pun dia tak pakai. Hadis pun dia tak pakai. Dia nak hidup suasana dia je. Bi'ah dia tu. Jadi mama ni tukar suasana. Suasana dakwah ni dia tukar. Taklim tak ada dah. Mastura pun tak ada dah. 3 hari, 3 bulan pun tak keluar dah. Tempat bayar pun tak pergi dah. Kerana duduk beret dah. Tukar dah suasana dia. Walaupun anak ngaji. Lama-lama tuan-tuan duduk anak tak ada boleh dah. Kerana untuk lelaki tu pun tua dah. Awak kebun getah tadi. Tapi mama duduk saja tak boleh. Orang biasa buat kerja. Lama-lama asal pisah motong tolong untuk lelaki. Asal pisah. Patok tengok di rambut ni tajai ke tak. Tengok di kuku ni tengok tajai ke tak. Asal pisah dua bilah weh ketuk lelaki. Lama-lama tolong ngotik. Lama-lama tolong motong heret sikit-sikit. Lama-lama pandai. Mama ni pun pandai dah motong. Masya Allah. Lama-lama ada sutah getah lagi. 5 rai lagi orang nak bui motong. Mama pun ambil. Tok lelaki pun ambil bui ke mama. Jadi orang motong dah lah. Bini babo tadi jadi orang motong. Bini Tok Kemenang jadi orang motong. Bini dakwah jadi orang motong. Pakat duk motong dua tu. Lama-lama cabut habis dah lah. Sarung tangan cabut. Sarung kaki pun cabut. Lama-lama mastura pun cabut. Lama-lama mesin getah pakai kembang gantung tu. Kembang gantung. Mesin getah. Masa tu mesin je getah tak ada orang jual lagi. Susu-susu tak ada lagi. Mesin getah. Licing tu lepas tu duduk dengan tok lelaki. Badi buat getah. Duduk lah getah. Ni tuan-tuan, orang perempuan kalau buat tidak dengan iman, maka dia boleh tukar. Tok lelaki duduk dari mana, dia duduk dari situ. Sebab tu pak kita ni tuan-tuan, orang Melayu lah mudah sekali. Kalau mari Bangladesh, minta nikah dengan Bangladesh. Pak Bangladesh pula, duduk dari mana dia, maka mama orang perempuan pun duduk dari situ. Mari Burma minta jual roti, bawa kereta tolak jual roti. Dia pun bokok roti selalu dah. Mari tok lelaki pasal jual ikan, dia pun duk coteng alik belakang dalam kabak jual ikan. Tok lelaki jual kain, dia jual kain. Tok lelaki menego, dia menego. Ni orang perempuan pak kita. Pasal apa? Kalau dia buat tu bukan dengan iman. Dia buat bukan dengan iman. Bila buat bukan dengan iman, dia tak masuk. Kerana iman ni Maulana Umar kata, dia start mari daripada iman dulu. Mari daripada iman. Allah bagi kerja iman dulu. Ta'allamna al-iman summa ta'allamna al-Quran. Kami belajar iman dulu, lepas tu belajar Quran. Lama mana belajar iman? Hampir 13 tahun di Mekah. Lepas tu baru belajar Quran. Pasal apa Quran ni? Bagi orang beriman, wa qalu sami'na wa ata'na. Orang beriman, apa hak dia dengar, taat selalu. Gapo hak ayat dalam Quran, apa hak Nabi keluar daripada Nabi, sami'na wa ata'na, dengar taat selalu. Orang beriman ya boleh taat pada Allah dan Rasul. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa taat pada Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dialah orang berjaya.
Apa tu sahabat-sahabat? Sebab tu iman mereka tak gonjek. Imanuhum kal jibal. Iman sahabat pun gunung. Mari hujan, mari panah, mari kemarau, mari gapo tak kocok. Allah uji. Bukan tak uji dah. Allah uji sahabat lebih pada kita lagi. Uji sahabat. Uji dengan sosok, uji dengan kaya, uji dengan bini, dengan orang teno, uji dengan pangkat. Ada berlaku pada sahabat. Bila Allah uji beri pangkat, khabar. Nah, miskin satu Allah bagi pangkat. Allah uji. Tapi tak kocok iman mereka. Ikut ujian Allah, tetap teguh. Nah, sebab tu Allah suruh kita belajar iman ni, kena belajar tu iman sahabat. Jangan belajar iman orang learning tuan-tuan. Orang learning tuan-tuan, kalau kita belajar iman pun kita tak boleh kukuh supaya dengan iman sahabat. Nah, kita belajar iman ni kena ambil sahabat. Sebab tu dakwah ni buat mari ikut sahabat saya. Dakwah ya, ambil sahabat mari, hayatus sahabat dalam kehidupan sahabat, keluar jalan Allah, muzakarah ni sifat orang perempuan pun iman sahabat, belajar iman sahabat. Kerana iman mereka tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi jamin ni. Nah, bagi jamin ni iman sahabat. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku supaya bintang di langitnya jadi pertunjuk. Bukan sekadar dia saja dah. Apa hak dia buat tu jadi pertunjuk. Tak sesak dah. Kalau orang tengok bintang tu orang dulu, dia tak akan sesak. Kita pun kalau ambil iman supaya sahabat, insya-Allah kita tak akan sesak. Nak dapat iman nak sahabat ni di mana? Boleh iman tu allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Iman nak sahabat ni dia ada dua. Lah, dia ada dua. Nombor satu wahajaru. Iman hak boleh melalui hijrah. Ni iman hak sungguh. Kena hijrah. Kita lah ni tuan hijrah no habis dah. Hijrah ni ulama kata hijrah sampai hari kiamat ada lagi. Hijrah tukar suasana daripada kampung kita pergi kampung lain. Tukar bi'ah suasana. Ni ada lagi hijrah ni. Tukar suasana jahat pergi tempat molek. Tukar daripada duduk main-main mari masjid. Duduk dalam jemaah, pergi dengan jemaah. Dan duduk dalam amalan-amalan 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Tukar suasana. Wajahadu fi sabilillah. Dan juga mujahadah. Nak dapat iman ni bukan senang dak, makan sedap, tidur sedap, jalan sedap. Dak, kena mujahadah. Pas cara mujahadah ni dakwah je buat. Dakwah buat. Orang dulu-dulu tu guru buat mujahadah. Babo-babo, ustaz-ustaz di pondok-pondok, anak-anak murid belajar di madrasah di pondok mujahadah. Nah, di Pakistan tu anak ambo ngaji Pakistan, mula-mula di Rawin. Dia buat gapo undang-undang. Nah, di tempat dia tu untuk nak mujahadah. Mana pelajar-pelajar awak salah, jambe tahid. Jambe tahid ni dia buat telaga besar, telaga hukm tahid najis. Mana-mana pelajar buat salah kena pergi cebok tahid dalam kolom tu. Cebok buat tubik, gitu dalam paling. Nah, tu ajar mujahadah. Makan seminggu. Nah, 2 hari je ada daging. Lepas tu 5 hari lagi sayur je. Makan sayur. Ngaji dulu, pondok dulu. Nah, ada mujahadah. Sebab tu boleh ilmu. Nah, agama boleh, amalan boleh. Nah, dengan ada mujahadah. Guru-guru pondok dulu tu orang beli ikan ni. Kok pondok Dalo apa dulu Berming sampai di Mondok. Nah, orang beli ikan ni orang-orang patah orang tepi-tepi laut mari jual ikan. Ikan kembung 50 ekor skop. 50 ekor masa tu. Ikan anak kembung 50 ekor. Lepas tu beli skop ni bagi dengan pondok-pondok. Kadang-kadang ikan selayar, kadang-kadang ikan lolong, kadang-kadang ikan selah. Pondok tu pun nak boleh tu beras bawa di rumah hidup pondok. Pak menanuk tu pula bawa wah gorek. Orang lah ni tak kenal dah wah gorek tu. Wah gorek ambil beras kopi nanuk tanuk nasi buat wah gorek sebutir parah. Duk minggu depan buat 2 butir, duk minggu depan buat 3 butir, lama-lama 10 butir wah gorek. Beras kau gorek tu mujahadah. Paikai hak beli ni boleh 10 ekor, kadang-kadang boleh 5 ekor ikan satu butir pondok. Nak beli banyak tak boleh, duit. Masa tu, Masya Allah, mah 380 kut cukup berat.
Nah, masa tu daging-daging ni 7 kut sekilo je. Jalan ni 11 kut sekilo daging. Lidah semutih tu 10 kut je. Kaki tu dengan daging-daging 3 kut je. Kaki lembu. Nah, tapi nak beli tak boleh, duit payah. Orang yang boleh ikan 5 ekor tu makan sekor sehari. Pagi, petang, duduk pondok. Bawa dekat ikan nak habis, goreng je. Goreng panas. Panas dengan minyak. Lepas tu, di alam tu, gantung tali goni. Tali goni. Dulu pakai tali goni ya. Tali goni. Gantung mari siapa tinggi dengan mulut. Ikat ekor ikan, goreng. Gantung. Nasi dengan sambal. Nasi panas-panas, nanuk terpakin, nanuk nasi. Bubur dalam pinggan. Bus sambal ada. Nak makan ikan takut habis, siung je. Siung ikan. Siung suap nasi semula. Ambil bau je. Orang duduk pondok dulu. Tidur atas wonyo je. Nak ngapan kita. Mujahadah. Pahala ni mujahadah tu habis dah tu. Dakwah mari buat pula mujahadah. Mari keluar jalan Allah SWT 5 kut je seorang dulu. 5 kut seorang keluar dakwah. Sehari 5 kut. Makan 3 kali. Makan alik pagi puluk gaunyo. Puluk gaunyo. Puluk gaunyo. Ikan kering. Banyak tu je dakwah reti. Orang lain tak reti. Pas nasi nanuk sekali alik tengah hari. Makan sampai malam. Belok 2. Dalam puyuk. Belok 2. Sebelum ambil makan tengah hari. Sebelum lagi taruh makan malam. Sejuk. Sejuk ke sejuk. Buh nasi dalam tala tu toko. Besar kepala lutut utara tu. Toko-toko. Kena kenyek diri. Mujahadah. Hasil daripada mujahadah tu Allah tukar. Nah, Allah SWT tukar. Kerana ada mujahadah dalam tu. Ada hijrah, ada mujahadah. Bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta sendiri, masa sendiri. Bahawa Allah akak taraf orang yang hijrah, mujahadah. A'zamu darajatan inda Allah. Wa ulaika humul faizun. Masa tu Allah tukar habis. Dalam negeri siya kita ni Allah SWT tukar. Allah hidup, masjid-masjid telah hidup, masjid telah hidup, hafiz Quran telah hidup, tempat-tempat semua Masya Allah, agama ni Allah SWT hidup. Bapa mari maju, dakwah maju dah, tak boleh dah. Dulu pakai baju selani, susung alik belakang. Baju tak berosok Orang dakwah pakai susung 10 lapis alik belakang. Allah ni jangan, saiz ni pun boleh kerak ikan tu. Saiz baju. Tajah. Lah ni tak ada orang mujahadah. Dakwah keluar serupa ke tak? Serupa. Tapi mujahadah tak ada. Bila tak ada mujahadah, maka tak ada. Allah cabut. Kita keluar pun sama. Hasil iman tu tak ada. Bi'ah suasana pun tak ada. Oleh kerana tu, lah ni kita buat semula. Kerana kita duduk dalam korun yang terakhir. Nizamuddin lah ni, benar kepada kita. Negeri Siai, negeri pertama. Lah ni lepas pada Covid ni belum buka lagi. Seluruh dunia tak buka lagi. Di Kemoja, pintu masjid duk koci lagi. Tak buka lagi pintu masjid di Kemoja. Indonesia, Malaysia pun masjid-masjid tak boleh semaya rapat lagi. Nak masuk Jumaat, nak masuk pun tak boleh lagi. Kena sewa hotel, kena sewa rumah. Tapi pak kita tu tak, alhamdulillah dengan rahmat Allah, berkat tu guru, ulama-ulama, hasil pada doa mereka, mujahadah mereka, tangis mereka, hasil pada orang dakwah yang ada fikir umat, dan hasil pada pelajar-pelajar, hafiz-hafiz, sekolah-sekolah hidup, amalan-amalan malam siang hari. Lebih lagi di Merkah kita ni, Ustaz Abdullah buat latih budak tiap-tiap malam baca Quran 3 juz malam ni. Ada budak baca sampai 10 juz malam ni. Ni ada diri dalam semaya. Ada budak hamba masuk dalam bilik ustaz ni, jumpa dengan 2 budak. Dia baca daripada lepas Isyak sampai waktu subuh, habis 30 juz Quran tu. Ni berkat hasil daripada budak-budak ni. Allah SWT Covid serupa juga, tapi Allah mudahkan tempat kita. Merkah boleh buka, pusat alkohol boleh buka, masjid-masjid terbuka, Masya Allah. Jadi lah ni Maulana Sa'ad izin, Nizamuddin ni izin kepada kita, insya Allah di Merkah kita 21 Cangwak ni ada pusat alkohol. Merkah kita jalan. Negeri Tai ni ada satu merkah je, Negeri Tai. Start daripada Chiang Rai, Chiang Mai, Bangkok mana, mari satu merkah je dalam Negeri Tai, iaitu merkah jalan. Dinamakan Markas Hot Nizamuddin. Terima. Lepas tu dalam pak kita ni semua halqah dibenarkan. Halqah
Pusat Alkoh 21 boleh jadi Mekah juga. Masya Allah, boleh jadi Mekah. Lepas tu hidup 24 je juga. 24 je hidup. Lepas boleh bayar hidayah situ. Di Alkoh Jahar boleh bayar hidayah situ. Jemaah nak keluar 40 bulan ya atas mari sini. Lepas kalau jemaah tak ada pergi lain, boleh keluar situ, bayar situ. Mastura pun boleh bayar situ. 7 hari, 10 hari, semua situ belakang. Hidup 21 Alkoh ni sebagai Mekah. Lepas untuk hidup lah ni 30 orang. Dan Nizamuddin Nuk 30 orang kena ada sokmu di pusat Alkoh tu 30 orang. Lepas kita buat gila 30 orang ni, ambil 3 jemaah. Jemaah 10 orang. Satu jemaah 10 orang. Jemaah 3 hari. Kena hidup situ. Hari Sabtu sampai hari Selasa bayar wafsi. Masuk yang kedua hari Selasa sampai hari Jumaat bayar wafsi. Ada duduk situ sokmu. Untuk hidup 24 je. 30 orang ni buat apa? Duduk situ tuan-tuan. Program dia seluruh dunia. Serupa dengan Nizamuddin buat. Thailand kita seluruh Thailand serupa. Mesyuarat pukul 9. Jalan mesyuarat pukul 9. Di pusat-pusat Alkoh pun mesyuarat pukul 9 juga. 9.30 sudah. Sudah 9.30 buat taklim. 2 taklim. Fadilah amal dengan muntakhah hadis. 2 taklim. 2 je. 9.30 sampai 11.30. 11.30 sudah. Setengah je infradi. Pukul 12 makan nasi. Belum zuhur, makan nasi dulu. Sudah makan nasi, masuk waktu zuhur, sebelum zuhur kena latihan semula supaya dakwah kita ni boleh jadi duduk dalam sarung dakwah. Jangan kata dakwah kita buat ni jadi perapeni, jangan. Kena duduk dalam sarung dakwah baru dia ada kekuatan. Supaya peluru bedi tadi kena duduk dalam larah dia. Kita makan nasi sudah buat apa? Tunggu sah. Semua 30 orang duduk dalam masjid mari tadi kena duduk dalam sah sebelum orang azan. Duduk dalam sah. Sebelum orang semaya baca Quran, doa, zikir. Dah, batu semaya, nak semaya qada ke, nak semaya sunat ke, jaga. Jangan kecek, duduk dalam sah. Widai takbiratul ula. Dah, tunjuk contoh. Lepas tu sudah semaya zuhur tu kan. Dah, ada kalau ada tempat tadi mesyuarat, wakil daripada jemaah mesyuarat seorang dua. Hak lain cari batas selalu dah. Dicari batas, tempat tidur mana, jangan kecek. Kena buat supaya budak sekolah jamai dulu. Dia ada tarang dia. Buat tidur masa mana, bangun masa mana, semaya ibadat masa mana, mengaji masa mana. Dakwah pun kena buat sesuatu kembali. Tidur. Daripada pukul 1 semaya, 1:30 kena tidur dah. Pukul 2, 2:15, 2:30. Nah, 1:30 tidur, 2:30, 2:45 kena bangun. Bangun. Sebelum pukul 3. 15 minit bangun, ambil semaya gapo siap. Mari tunggu tempat taklim. Pukul 3 betul ada taklim yang kedua. Sehari-hari ada 2 kali taklim. Taklim yang kedua pukul 3. Nah, baca gapo? Fadilah sedekah. 20 minit. Lepas tu ada masa lagi 40 minit. Nah, kita baca gapo? Sore kecek nasifat. Kerana alik pagi kita tak buat nasifat. Supo dengan Nizamuddin buat. Supo dengan jemaah-jemaah keluar buat akan datang kena buat apa ni belakang. Nah, nasifat kecek satu orang. Sehingga belum masa 10 minit berhenti. Boleh orang pergi makan teh, makan kopi, makan teh gapo, cedek. Lepas asar tu ada program pula. Di Mekah kita ada program lepas asar. Di tempat-tempat pusat ada program zihin. Bentuk zihin lepas asar. Ambil orang kampung sekali dengan jemaah lepas asar, ambil zihin siap, bentuk jemaah atas lagi. Hak 30 orang tadi. Pergi di muhallah ni, muhallah ni, mana 4 lemah, atas lagi. 3 orang, 4 orang lagi. Mesyuarat daripada situ, murid semaya situ, isya semaya situ. Kalau dia ada gah, tolong dia. Kalau tak ada gah, mesyuarat dengan orang kampung. Duduk. Pergi buat gapo, 2 kerja. Lama satu, fikir jemaah 3 hari. Bertambah daripada muhallah ni. Kalau tak ada lagi, ada jemaah 3 hari. Kalau ada dosa, jadi 2, jadi 3, jadi 4. Malah. Yang kedua fikir, daripada muhallah ni, boleh hidup 2 jam setengah. Nah, 2 jam apa? 2 jam setengah dalam tempat dia. Lepas tu 2 asar isyraq. Yang kedua, asar isyraq. Boleh hidup hari Mekah dia. Pusat halqah dia boleh hidup asar isyraq. Orang-orang mari Mekah ni jangan balik. Sore pun jangan tinggal asar isyraq. Kena mari waktu asar lagi. Bawa beg siap, bawa tempat makan ni kita mari asar. Waktu hari Mekah kita. Pusat halqah. Asar sampai isyraq esok baru balik. Sore kerkun pun jangan tidur di rumah malam Mekah. Kalau tak boleh tidur di Mekah tu tak lucu, tak ada tidur.
halqah mana terujuk, tak ada tidur di pusat halqah dia, kena mari qada, kena mari tidur di merkah jalan semalam ni, kena qada, hak dia tak ada. Dalam seminggu setiap orang kerkun kena ada tertib hak dia, semalam ni kena iktikaf. Lepas tu tuan-tuan, lepas insya-Allah balik mari. Lepas maghrib ada sembahyang maghrib, baca Yasin. Di pusat halqah kita baca Yasin. Sudah baca Yasin, ada satu orang doa. Lepas tu kalau ada jemaah Karkuzari, kalau ada jemaah masuk Karkuzari, kalau tak ada targhib. Masuk waktu Isya, sembahyang Isya sudah baca Hayatus Sahabah, supaya di jalan baca, supaya di Nizamuddin baca Hayatus Sahabah. Sudah Hayatus Sahabah, semua pergi makan hak malam ni, asyak ni kita makan malam sudah. Jangan tidur lebih pada pukul 10. Nak baca Quran ke, nak zikir ke, nak gapo, sekat pukul 10. Pukul 10 semua kena tidur habis, supaya budak sekolah. Dakwah kena buat semula tu. Baki semula. Kalau kita keluar ni kena baki semula. Pukul 10 semua kena tidur. Pasal apa? Orang 30 orang tadi duduk di markah pusat halqah ni, dia nak bangun malam pula. Daripada pukul 10 malam sampai pukul 4 pagi. Ada orang bangun, ada orang baca Quran, ada orang zikir, ada orang semayang, supaya ustaz lah duduk tarbiyah sini. Orang dakwah pun kena buat gitu. Dakwah jangan tidur malam tu. Tidur sikit je. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Jemaah masturah pun supaya juga. Kena bangun malam pukul 3, pukul 4 sebelum subuh kena bangun. Pukul 10 sampai pukul 4. Hak 30 orang tadi giling. Orang hak duduk dalam masjid ni tuan-tuan dia jaga amalan sehingga sampai waktu subuh. Sebelum orang azan subuh, 30 orang tu duduk dalam sah belakang tu. Orang azan subuh kalau setengah jam lagi baru dia nak qamat, baca Quran. Baik sekali baca Quran sebelum sembahyang subuh. Allah akan cerahkan mata kita, kekuatan iman kita akan dapat. Allah akan bagi sifat-sifat orang beriman. Baca Quran sebelum subuh. Waktu subuh ada bayar subuh rengkah di pusat-pusat. Setengah jam lebih kurang bayar waktu subuh. Ni sifat ke, nasihat ke apa, setengah jam. Taruh 15 minit lagi sebelum waktu isyraq. Semua orang kena duduk berzikir. Duduk dalam masjid supaya zaman dulu ada fadilat zikir lepas asar. Oh ya, lah ni tak ada dah fadilat. Kena zikir semula. Betul jemaah dakwah ni kena zikir. Duduk dalam sarung dakwah. Jaga zikir pagi petang, jangan tinggal. Habis kita berzikir tu kan, masuk isyraq, semaya isyraq. Jangan tinggal isyraq walaupun sore. Nak ambil mana lagi orang murah lebih pada Allah Subhanahu Wa Taala. 2 rakaat isyraq buat boleh pahala haji dan umrah. Tamah 3 kali Nabi sebut. Jangan tinggal. Hari ni kalau kita buat main-main dengan dakwah tuan-tuan, bukan isyraq kita tinggalan di semaya jemaah pun kita tak ada lagi. Sebab tu kita klik mari semula. Dakwah ni buh dalam sarung semula. Sudah semaya isyraq siap makan pagi. Orang ta'am buat siap makan. Sudah makan pagi siap nak basuh, nak mandi, nak gapo infradi sampai ke pukul 8.30. Kalau siapa mengantuk nak tidur, tidur sejak. Cari batal, cari pak tidur. Supaya tidur pagi kekuatan dalam taklim pukul 9 nanti. Ada mesyuarat. Tidur lepas zuhur, minta dengan Allah kekuatan untuk bangun malam. Lepas tu pukul 8.30 bangun semua, semaya duha. Betul semaya duha. Setiap orang kena jaga semaya duha, jangan tinggal. Nak cari mana murah seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa semaya duha, siapa 12 rakaat tiap-tiap hari, Allah bina satu mahligai istana untuk dia dalam syurga tu. Sudah pukul 9 masuk mesyuarat. Semua program jalan dalam mesyuarat. Ada masalah gapo telefon mari tanya jala. Kalau jala pun mesyuarat pukul 9. Nizamuddin pun mesyuarat pukul 9. Thailand kita ni insya-Allah kita akan buat kopi Nizamuddin. Supo dengan Nizamuddin. Kalau Thai kasan tu mari, supo dengan Nizamuddin. Dan masuk keluar, masuk duduk markah, masuk duduk tempat kita di muhallah kita. Lepas tu insya-Allah kalau hidup pula di markah pusat, hidup sampai satu halqah kecil dia boleh sampai 12 jemaah, 10 sampai 12 jemaah. Maka insya-Allah kalau jemaah 3 hari boleh sampai 10 jemaah, 12 jemaah, maka Nizamuddin buka pula halqah kecil boleh buka 24 jam pula tu. Boleh hidup 24 jam juga. Ambil jemaah duduk cuma dia satu jemaah je di pusat halqah kecil tu, satu jemaah je duduk sepanjang tahun, satu jemaah, 10 orang sekurang-kurang. Ada pun pusat halqah tu 3 jemaah kerana 30 orang. Hak ni satu jemaah je duduk pada dia. Pak kalau dalam mahallah tu pula halqah tu
kena usaha boleh 10 muhallah. Satu markah kena usaha boleh 10 halqah kecil. Ni halqah dia, misalnya halqah jalan. Nah, dia ada berapa halqah jalan. Hak markah dia dalam jalan tanggungjawab. Kena bui ada 10 halqah. Dah, benar star kena ada 10 halqah. Hak lebih tu alhamdulillah, sekurang-kurang 10. Lepas tu daripada 10 tu pula, nah, dia kena ada pula muhallah di bawah dia pula. 10 muhallah. Mana-mana halqah ada 10 muhallah, maka halqah tu boleh buka 24 jam. Pas muhallah tu pula, kalau satu muhallah usaha jemaah boleh sampai 10 jemaah, sampai 12 jemaah, maka muhallah tu juga Nizamuddin Anwiyat benar. Muhallah tu juga boleh hidup 24 jam juga, tuan-tuan. Maka sikit lagi tuan-tuan, insya-Allah hak Hadraji kata dulu, insya-Allah aku bukan nak markas mung di markah mung saja dalam satu cangwat, satu markah, satu kampung, satu markah, tidak. Bahkan aku minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala semua masjid jadi markah belaka. Semua masjid, semua muhallah, kalau kita bentuk jadi muhallah, masjid juga tapi jadi muhallah, insya-Allah dia akan jadi markah. Pas bukan di muhallah saja keluar, di halqah, di markah keluar ada. Mung usaha di rumah mung, isteri kamu menjadi mastura, tertib mastura pula buat daripada 3 hari menjadi 6 hari. Lah ni benar mastura keluar 6 hari. 6 hari dalam masa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, tertib dia 3 bulan. Boleh ambil mastura kita buat keluar sampai 6 hari. Boleh. Tak masuk dalam 10 hari. Kalau keluar 10 hari dia setahun sekali baru boleh keluar. Hak ni 6 hari. Kalau lebih-lebih, kalau ada markah dia mari di markah malam jemaah, hari jemaah bayar hidayah dia keluar, hari Khamis dia klik mari di markah, hari jemaah pagi pula bayar wafsi klik jadi 8 hari. Tak masuk dalam 10 hari. Hak tertib ni masuk dalam tertib 3 hari. 3 bulan sekali boleh keluar. Nah, kalau bila ada buat jul mastura, hak ni masuk boleh pergi dengan jul mastura. Jul mastura ni jemaah 40 hari dan jemaah 10 hari mastura. Tapi hak ni boleh ditepek kerana dia pan 6 hari dia keluar 6 hari. Hak 6 hari ni tu kita kena bawa bini kita. Satu-satu markah pusat halqah, sekurang-kurang satu jemaah mastura. Kena susun sepanjang minggu. Seminggu satu jemaah, seminggu satu jemaah. Pak Karkun Rama menjadi 2 jemaah, Pak Karkun Rama lagi menjadi 3, menjadi 4. Jemaah mastura ni berusaha mana? 2 buah rumah ya. 2 buah rumah. Kalau pergi hari satu Ahad senang, sebuah rumah. Hari Selasa pergi pula, Selasa, Rabu, Khamis. Nah, 2 buah rumah dalam masa 6 hari. Jangan duduk 2 hari. Nizamuddin tak benar 2 hari, suruh 3 hari. Satu buah rumah mastura duduk 3 hari. Lepas dia usaha apa? Usaha 5 amalan. Mastura boleh hidup 5 amalan di rumah. Bahawa laki-laki hak mastura hidup 5 amalan hak masjid. Sama dengan jemaah rata-rata hak keluar 44 bulan 3 hari, usaha atas 2 amalan. 5 amal masjid, 5 amalan rumah. Lepas tu bila mastura ni hidup, insya-Allah jul mastura ni bulan sekali dah akan buat mastura ni akan jadi kau bertambah. Lepas tu usaha atas 3 hari ni daripada halqah, daripada markah, daripada muhallah hidup 3 hari, satu halqah ada 10 muhallah, insya-Allah jul bulan ni. Ada jul bulan ni sebulan sekali, insya-Allah kita ada 10 muhallah akan beri pun tempat jul bulan ni. Nah, pas lagu ni lah kita kerja tu seluruh negeri Thai. Lalu seluruh negeri Thai ada duduk jalan belaka. 21 halqah, 5 orang duduk jalan. Mastura ada 2 orang. Dan minggu depan ni akan tambah lagi. Mana halqah besar akan datang ni jadi 10 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Halqah besar-besar. Kena mari duduk jalan. Jalan lah ni start daripada Golok sampai Chiang Mai, sampai Pak Isan, Pak Neh. Orang duduk jalan belaka. 200 orang lebih. Ada sini tuan-tuan, wakil duduk di jalan. Dari mesyuarat sini tuan-tuan 200 tempat orang, 200 orang duduk sini. Kita bayar atas mimbar ni bukan bayar untuk orang jalan, untuk orang Golok 21 halqah duduk. Kita bayar sini untuk orang seluruh negeri Thai tuan-tuan. Orang seluruh negeri Thai ada duduk dalam ni. Ada mesyuarat sini bila seluruh negeri Thai duduk sini. Kerja ni kalau jalan tuan-tuan, insya-Allah sebelum Allah cukup korun 15 ni. Ni Allah baik, kebaikan Allah hantar mari Covid mari ni bagi orang yang tidak nak cari agama tu, dia kebaikan untuk cari duit. Orang jual beras jadi mahal, makanan jadi mahal, peluang bila Covid mari boleh duit bertambah.
Tapi orang dakwah ni bila Covid mari cari jalan nak maju agama tuan-tuan. Maju agama. We masjid tak ada amalan, we hidup amalan. Pas sikit lagi tuan-tuan insya-Allah seluruh negeri Thai tuan-tuan. Maulana Sa'ad kata, Mufti Riasat kata di Thailand ni insya-Allah akan ganti sebagai Nizamuddin. Dan sikit lagi kalau hidup habis semua muhallah, halqah, pusat halqah hidup insya-Allah di Thailand. Bila buka negara mana-mana insya-Allah orang Thailand lah mula-mula sekali bentuk jemaah untuk atas di seluruh dunia tuan-tuan. Amin tuan-tuan. Lepas tu Mastura ni untuk hidup jemaah family akan datang. Bentuk jemaah Mastura tuan-tuan. Anak perempuan kita, menantu kita, anak-anak kita, cucu kita, cicit kita, jadi semua jadi Mastura belaka. Buat dengan kerana iman tuan-tuan. InsyaAllah sikit lagi jemaah keluar daripada rumah, bukan daripada muhallah tuan-tuan. Daripada satu rumah jemaah 3 hari boleh keluar, jemaah 40 boleh keluar daripada rumah dia, jemaah 4 bulan boleh keluar, jemaah Mastura 40 hari boleh keluar daripada rumah dia. Maka rumah akan hidup masjidil baik dan masjid-masjid akan hidup amalan. Maka ketika tu suasana bi'ah agama dia akan hidup. Allah akan mengalirkan orang-orang luar tuan-tuan akan masuk dalam Islam tuan-tuan. Allah akan kuatkan iman kita, orang Islam iman akan jadi kuat dan bi'ah suasana akan jadi baik. Dan marilah bencana alam, marilah wabak, marilah penyakit-penyakit, ujian daripada Allah sampai kepada Dajjal mari, sampai pada hari kiamat. InsyaAllah Allah akan teguhkan iman kita, hidup dalam iman, mati pun dalam iman tuan-tuan. Amin tuan-tuan. Semua niat tuan-tuan insya-Allah. Minta Allah Subhanahu Wa Taala kabul. Hari ni ada tuan-tuan dengar molek. Sini setelah lagi lah ni tuan-tuan pergi makan infradi, makan apa siap bagi orang nak bayar. Nah, nak bayar hidayah, hak mari kemari, hak 5 pasal 7 pasal mari, kita ada bayar hidayah sini mimbar. Kerana orang perempuan dia nak dengar getek di sana, dia pun ada hak baru mari juga. Kita tak kena guna 2 orang dah, bayar sana getek sini getek, dok bayar seorang. Nah di sini insya-Allah Cikgu Kamarudin bayar pukul 8 betul. Sebelum pukul 8 tu Ustaz Mat 10 minit kena panggil semua, kena duduk depan mimbar bagi orang hak mari kemari. Nah, hak mari khidmat. Lepas tu bagi orang wafsi, hak mari minggu lepas hari Jumaat. Hari ni wafsi dia pukul 9.30 lepas pada mesyuarat. Di sana insya-Allah ada wafsi sini juga 9.30. Pasal orang perempuan pun dia nak wafsi juga, dia boleh dengar suara daripada sini. Orang bayar wafsi sini insya-Allah dah rusli betul bayar wafsi. Pahak lain lagi tuan-tuan, habis masa dia insya-Allah kita masuk dalam mesyuarat. Amlak-amlak gapo masuk dalam mesyuarat. Hak sudah bayar gapo siap masuk mesyuarat. Nah, mesyuarat insya-Allah pukul 9 kita akan mula, 9.30 kita akan mula taklim. Lepas tu insya-Allah hari ni jemaah baru masuk, esok petang ni juga jemaah 10 cangwat. Daripada Ranong mari 10 cangwat akan mari pula petang ni. Kita ada bayar hidayah pula alif petang ni. InsyaAllah mungkin bayar di sana ataupun tempat Mastura hak mari. Waktu nanti mesyuarat pukul 9 sekali lagi. Lah ni tuan-tuan habis masa semaya Isyraq apa siap 2 rakaat, pergi makan cepat-cepat sebelum pukul 8 mari duduk sini.